Dari Papua New Guinea, kembara Anwar diteruskan ke sebuah lagi negara di rantau Oceania. Dalam perjalanan, kami menerima berita negara di Laut Pasifik Selatan itu baru dilanda taufan paling dahsyat dalam sejarah mereka. Berita itu tidak menghalang Anwar untuk bertemu saudara seagama di sana. Fiji, destinasi kedua kembara jejak Rasul As-Salam di rantau Oceania. Perjalanan merentas Lautan Pasifik mengambil masa kira-kira 7 jam. Fiji, sebuah negara pulau, populasinya lebih 800,000 orang. Kedudukannya di Lautan Pasifik Selatan meletakkan ia sebahagian dari negara rantau Oceania. Majoriti penduduk Fiji menetap di Viti Levu, pulau terbesar negara itu. Kembara jejak Rasul As-Salam bermula di ibu negara Fiji, Suva. Waktu di Fiji lebih awal 4 jam berbanding waktu Malaysia. Dari Port Moresby, Papua New Guinea, kini saya berada di Suva, ibu kota negara Fiji dan juga merupakan bandar terbesar di Pasifik Selatan. Di sini menempatkan lebih daripada 85,000 penduduk dan saya akan meneruskan perjalanan untuk bertemu dengan saudara-saudara Islam di sini dengan tujuan yang sama untuk berkenalan dan mengeratkan hubungan silaturahim. Hujan lebat dan cuaca panas bersilih ganti ketika kami tiba di Fiji. Di sini, penduduk asalnya terdiri dari kaum pribumi bergelar Itauke. Seminggu sebelum ketibaan kami, Fiji dilanda taufan paling dahsyat dalam sejarah mereka, Taufan Winston. Namun, ibu negaranya, Suva, tidak mengalami kerosakan teruk berbanding kawasan lain. Sebelum mencapai kemerdekaan, Fiji berada di bawah jajahan British lebih 100 tahun. Era kolonial membawa bersama pengaruh agama Kristian. Kini, agama Kristian adalah agama majoriti di sini. Welcome to Fiji! Islam agama terpencil di Fiji. Siapakah yang membawa Islam ke negara ini? Minuman yang membantu meningkatkan kesihatan dan kecergasan anda. Bismillah. Alhamdulillah. Pilihan nombor 1 selamat dan bermutu. Pastikan di Asia baru beli. Berasal dari suku bangsa Melanesia dan Polinesia, etnik pribumi Fiji telah mendiami rantau ini sejak ribuan tahun lalu.
Ritual memijak batu panas, warisan budaya dipertahan lebih 500 tahun lalu. Dikatakan, hanya pemuda berketurunan pahlawan yang mampu menyempurnakan upacara ini. Tarian Mekei, tarian pahlawan pribumi Fiji, seiring dipersembahkan ketika majlis keramaian. Misi Anwar mengenali siapakah umat Islam Fiji dan bagaimana Islam berkembang di negara Commonwealth ini. Bangunan Parlimen berdiri megah tanda kemerdekaan negara Republik Fiji sejak tahun 1970. Namun, sebelum dijajah British, Fiji pernah berada di bawah pemerintahan beraja. Ratu Seru Epenisa Takombau, Raja pertama Fiji. Dengan sokongan British, dia berjaya menyatukan puak-puak di serata Fiji, lantas menubuhkan pemerintahan monarki yang pertama pada kurun ke-19. Usia tamadun Fiji menjangkau ribuan tahun lamanya. Berpandukan peninggalan arkeologi, migrasi pertama penduduk asal Fiji dikesan kira-kira 3,000 tahun dahulu. Adakah pribumi Fiji pernah berhubung dengan komuniti Muslim ketika awal tamadunnya? Untuk mendapat kepastian, Anwar singgah di Muzium Fiji. Dikatakan, hubungan kaum pribumi Fiji dengan pelayar dan pedagang asing dari pelbagai pelosok dunia telah bermula sejak ribuan tahun dahulu. Jadi sebelum saya memulakan perjalanan untuk bertemu dengan saudara-saudara Islam di sini, saya ingin masuk ke muzium untuk mempelajari dan memahami lebih lanjut bagaimana budaya dan sejarah mereka. Anwar bertemu Jone Nakabalawu, pegawai penerangan di Muzium Fiji. Jone Nakabalawu sudah 28 tahun berkhidmat di muzium itu. Menurutnya, Muzium Fiji menempatkan artifak sejarah utama negara ini. Lebih 10,000 artifak dan bahan kajian disimpan di sini. Menurut Jone, rombongan imigrasi terawal ke Fiji datang dari benua Asia Tenggara. Mereka hidup berpuak-puak dan mengamalkan kanibalisme. Akibatnya berlaku perang saudara di antara puak-puak tersebut. Keadaan itu berterusan sehinggalah era pemerintahan Ratu Takombau. Namun, era itu tidak bertahan lama. There were lots of things that Fiji was facing during those times, difficult times. We have settlers that are arriving into the country. So those are one of the areas that probably the Kumbau had seen and tried to unite Fiji together. Then they managed to do that till 1874 when Fiji was ceded to Great Britain. British menguasai Fiji, terutamanya dari sudut ekonomi, hampir seabad. Tahun 1879, British membawa masuk buruh dari India untuk mengerjakan ladang tebu yang menjadi sumber ekonomi utama ketika itu. Whereby laborers were brought over to work, especially in the cane fields.
And the Indo-Fijian population have really worked hard in the development of Fiji. Kedatangan buruh India membawa bersama budaya dan agama mereka. Sebahagian kecil buruh India ketika itu beragama Islam. Kehadiran mereka membuka lembaran penyebaran Islam di Fiji. The Gilmit period, they had to work here for a certain period of time, for say about 5 years. And after that, then their indenture work is done. They can either return back to India or stay in Fiji and make Fiji their home, to which most of them have all stayed back and made Fiji their home. And this is what Fiji is today. Yeah? Generasi awal buruh India yang tinggal di Fiji kini membentuk hampir setengah populasi di Fiji. Mereka digelar Indo-Fijian. Indo-Fijian membentuk majoriti komuniti Muslim hari ini. Awal kurun ke-20, generasi awal Muslim Indo-Fiji sepakat membentuk satu institusi penting dalam penyebaran Islam di Fiji. Fiji Muslim League, persatuan Islam utama di Fiji. Antara objektif penubuhannya, memupuk kesatuan dan persaudaraan antara Muslim di seluruh Fiji. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta nurullahi fanjiran. Ji'tal ba'dal usri yusran. Kami berpeluang bertemu Hafizuddin Khan, Presiden Fiji Muslim League. Hafizuddin seorang usahawan dan juga bekas senator di Fiji. The Indians were brought in by the British to man the sugarcane farm. And in the group of Indians that were brought in, they were Muslims. They were Muslims of the same sort of percentage, 8 to 10%. They were in little pocket groups because they were not big enough. But in 1926, they decided as a group of Muslims that they should form an organization. So it was in 1926, exactly 90 years from now, that Fiji Muslim League was formed. It's 90. Fiji Muslim League mempunyai lebih 20 cawangan di seluruh Fiji. Kebajikan umat Islam menjadi teras perjuangan persatuan itu. Well, the League, by its constitution, has been established basically to look after the welfare of the Muslims of Fiji, particularly in the areas of religious, social, education. It's a non-political body, so we don't have any political affiliation or political intervention as such, but we look after the welfare of the Muslims if there are any nature or related issues that need us to put up an intervention on behalf of the Muslims. Di tengah bandar Suva terletak masjid paling besar di ibu negara. Anwar berpeluang menunaikan solat Jumaat di masjid itu sambil mengenali lebih dekat saudara Muslim Fiji. Minuman yang membantu meningkatkan kesihatan dan kecergasan anda. Bismillah. Alhamdulillah. Pilihan nombor 1 selamat dan bermutu. Pastikan di Asia baru beli. Suva, ibu negara Fiji. Terletak di Pulau Viti Levu, ia bandar kedua paling padat di Fiji. Di sini juga terletaknya Masjid Samabula, masjid terbesar di Suva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anwar from Malaysia. Imam Abdul Alim Abdul Qayyum, 34 tahun, Imam Masjid Samabula. Dia menggalas tanggungjawab sebagai imam bermula tahun 2015. It's a pleasure to meet you. Sebelum solat, Anwar berkongsi dengan Imam Abdul Alim pengajaran ayat ke-13 surah Al-Hujurat yang menjadi teras kembara ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. MashaAllah. So, Quran reading is beautiful, MashaAllah. The verse you have recited from the Quran, MashaAllah, it's a very beautiful ayat. Shu'uban wa qabail means nations and tribes. Nations and tribes. So, like, Fiji, you're from Malaysia, from China, America, Englishmen, and you call the Urdu people. This is how we recognize everybody. Yes. So, I hope just because of that you came to Fiji, to see the Fiji people here, to meet people here, to see our Islamic culture, religion in Fiji. MashaAllah, we really appreciate that. MashaAllah, you came to Fiji. Khutbah dan tazkirah di Masjid Samabula disampaikan dalam bahasa Urdu. दफा आयशा पानी पी रही, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा थोड़ा पानी बचाना मेरे लिए। जब आदमी का शर्म जीरो हो जाए। In Fiji, nobody understands Arabic. So what we do, I take out 5 minutes time, just before the adhan, and I just read the Arabic hadith from the khutbah, and I translate for our public to understand what is the khutbah for today. So people, they're very happy, mashallah. Some of them, they only come to listen to the khutbah, what is, and because they tell me that today, Maulana, I'll go tell my wife what I've had in Jummah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah. Bilangan umat Islam kini mencecah 60,000 orang, mewakili kira-kira 7% populasi penduduk Fiji. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجليل Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط السلام عليكم ورحمة الله Ya Nabi salam Manisan ladu diagih kepada para jemaah sebaik usai solat Jumaat. alaika ya Habib. Ukhuwah terbina menguatkan lagi semangat untuk mengenali umat Islam di negara ini dengan lebih dekat. Alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah
ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدين